Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, hadirin tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita menikmati nikmat-nikmat kehidupan pada waktu ini. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana waktu ini Allah jemput dan letakkan kita di tempat yang mulia, rumah Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah ini mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan yang pertama sekali kita perbetulkan niat. Sama-sama kita niatkan untuk mencari ilmu kerana Allah taala. Kedua, kita akan beristighfar mohon keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita seluruhnya. Ketiga, kita ambil juga kesempatan untuk sama-sama berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat itu tanda kita sedang ingat kepada Rasulullah dan juga dengan harapan yang tinggi ketika mana kita berada di mahkamah Allah kelak, Allah izinkan Nabi kita untuk beri syafaatnya kepada kita semua. Amin. Dan sebab itu barulah kita akan mulakan pengajian kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin sekalian, InsyaAllah malam ni kita akan cuba menyambung pengajian yang sudah agak lama kita berhenti, iaitu dengan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis cerita tentang kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan ataupun yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. InsyaAllah malam ni kita akan masuk pada bab Ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan kepada kita keadaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini Imam Tirmizi menyusun ada 2 hadis sahaja. Kalau kita dapat habiskan kedua-duanya selesai, dan insya-Allah kita akan masuk bab yang baru terus pada malam ini. Kerana bab berkaitan tentang kehidupan Nabi ini akan diceritakan khusus pada bab yang ke-52 nanti ni.
52 tu hampir-hampir ke akhir kitab ni lah, baru khusus bagaimana keadaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun malam ni secara ringkas sahaja yang pernah dinukilkan ataupun yang pernah berlaku pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama. An Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa 'alaihi thawbani mumashyaqani min kattan. Fatamakhata fi ahadihima faqala Abu Hurairah bakh bakh. Yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha maghshiyan alayya. Fayaji'ul ja'i fayada'u rijlahu ala unuqi yura anna bi jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Baik. Mafhum hadis, maksudnya Muhammad bin Sirin menceritakan, kami bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam satu majlis. Kali ini kita dengar sahabat Nabi khusus yang bernama Abu Hurairah. Secara ringkas, tuan-tuan kenal lah, itu merupakan satu gelaran yang Nabi berikan kepada Abu Hurairah. Nama sebenarnya Abdul Rahman As-Sakhar Ad-Dawsi, yang mana disebutkan Abu Hurairah ini suka kepada kucing. Itu ringkas cerita. Tetapi ada kisah yang menarik, iaitu Abu Hurairah ini, hadirin sekalian, masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Ketika peperangan Khaybar atau peperangan Ahzab ketika itu. Dan kesempatan bersama dengan Nabi SAW tidak lama. Hanya lebih kurang 4 tahun bersama, berganding bahu ataupun bergandingan, mendapat tarbiyah langsung daripada baginda Nabi SAW. Tetapi dengan berkat doa Nabi, maka Abu Hurairah ni baru 4 tahun tetapi sudah menghafal ribuan hadis Nabi SAW dan menjadi di antara orang yang kita sebut rujukan selepas kewafatan baginda Rasul SAW. Setelah wafatnya Nabi, Abu Hurairah ini pernah diberikan jawatan, menyandang jawatan sebagai gubernur, tak saja di Kufah ataupun menjadi gubernur di bumi Madinah ketika itu. Sepanjang pemerintahan menjadi gubernur, tuan-tuan, pernah satu hari beliau ini sudah bernikah dan memiliki seorang anak perempuan. Lalu anak perempuannya itu bergandingan dengan teman-teman yang lain. Satu hari ketika mana anaknya bersama-sama dengan kawan-kawan dia, kawan-kawannya tanya, "Wahai si fulanah, di manakah gelang rantai kamu? Kamu kan anak wali, anak gubernur. Sepatutnya anak gubernur ni ada harta-harta." Lalu kanak-kanak tadi tu, anak kepada Barah, dia jumpa kepada ayah dia. Dia tanya, "Wahai ayahku, tadi ketahuilah aku ditanya oleh kawanku. Dia tanya di manakah gelang-gelang rantai." Itu fitrahnya zaman itu, tuan-tuan. Kemudian ayahnya kata apa? "Wahai anakku, ketahuilah jawatan yang ayahmu sandang ni bukan jawatan untuk kekayaan, tetapi jawatan yang akan ditaklif dan akan ditanya esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Itu jawapan Abu Hurairah. Dan yang agak menarik, sebelum kematian Abu Hurairah ni, tuan-tuan, beliau ini sudah biasa dan istiqamah dengan amalan yang hebat. Amalan ini kalau tuan-tuan dapat laksanakan, subhanallah, silakan. Abu Hurairah membahagikan masa dengan 3 masa ketika waktu malamnya. Masa yang pertama diperuntukkan itu, iaitu pada waktu qiyam. Waktu qiyam, peruntukan 1/3 qiyam itu untuk diri Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Selepas habis 1/3 untuk Abu Hurairah akan kejukan isterinya. 2/3 lah baki. Dia kejukan isterinya untuk isterinya pula bersama-sama qiyam baki malam itu. Habis 2/3, Abu Hurairah akan kejutkan anaknya pula untuk turut qiyam sebelum subuh, tuan-tuan. Itu rutin kehidupan Abu Hurairah. Sehinggalah ketika mana hampir kematiannya, disebutkan dalam sirah,
Abu Hurairah ini menangis. Sebab apa? Bimbang tidak ada apa-apa amalan untuk dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita dapat lihat kan, amalan dia sangat hebat dan dahsyat. Jauh dengan kita, tuan-tuan. Baik, itu secara ringkas cerita berkaitan tentang Abu Hurairah. Baik, kita masuk balik. Kami bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam satu majlis. Di badannya, yakni badan Abu Hurairah, terdapat 2 kain katan. Kain katan ni kain yang kita sebut kain yang berkualiti lah. Okay, kain yang berkualiti, kain yang cantik. Yang mana kain tersebut dicelup dengan sejenis al-mishq. Mishq ni ialah sejenis pencelup daripada tanah yang berwarna merah zaman itu. Okay, zaman itu. Lalu beliau mengelap hingusnya di salah satu daripada kain itu sambil berkata, bah, bah. Bah ni kalimah tanda terpegun untuk orang Arab. Bagi kita ni kalimah yang tak pernah pun kita sebut. Bah ni tak ada. Kita biasa sebut bakhil. Bakhil. Itu kita. Kalimah bah ni adalah kalimah orang Arab. Yang mana ketika kalimah itu dikeluarkan oleh Abu Hurairah, kalimah itu tanda terpegun. Abu Hurairah mengelap hingusnya di kain katan. Okay. Demi Allah, sesungguhnya aku pernah terjatuh di kawasan ini, kata Abu Hurairah, antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilik Aisyah radhiyallahu taala anha kerana pitam. Ini pengalaman Abu Hurairah disebut kepada Muhammad bin Sirin. Ketahuilah, di tempat ini aku pernah terjatuh pitam. Di bainal mimbar di Rasulullah wa hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara mimbar dan juga bilik Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan yang pernah pergi ziarah makam Nabi tahulah mimbar dengan makam Nabi itu. Jatuh kat situ. Lalu ketika mana pitamnya Abu Hurairah itu, ni pengalaman baru dicerita balik kepada Muhammad bin Sirin. Ada seorang laki-laki yang berada di masjid itu datang dan memijak kakinya ke tengkukku kerana merasakan aku ni gila. Sebenarnya aku tidak gila, sebab pitamku itu tidak lain dan tidak bukan adalah kerana lapar. Okay. Hadirin yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hadis yang pertama kita dapat lihat. Yang pertama sekali kita tengok tafsiran dia, menggambarkan kehidupan bagaimana miskin dan sempit yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Nabi itulah pengalaman Abu Hurairah tadi pernah pitam, jatuh di antara mimbar Nabi dan juga bilik Aisyah. Rumah Nabi lah, mudah cerita. Kalau kita dapat lihat kisah Abu Hurairah pitam jatuh demikian, apatah lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah zamannya, tuan-tuan. Zaman kesusahan, zaman kepayahan. Jatuh pitam tu sebab apa? Sebab lapar sangat. Kita hari ini, tuan-tuan, mungkin barangkali boleh dikira dan boleh dibilang, kenapa pitam? Kadang-kadang pening. Kenapa pening? Mungkin sebab kurang makan. Ataupun lagi dahsyat, pening. Pitam sebab apa? Pitam sebab terlebih makan. Itu lagi dahsyat, tuan-tuan. Pitam terlebih makan. Na'udzubillah. Adapun Abu Hurairah ini, pitamnya dia jatuh pingsannya itu sebab lapar sangat. Okay, lapar sangat. Yang kedua, kita dapat lihat tadi kata ulama tafsir hadis ini, Abu Hurairah tadi mengelap hingusnya di kain katan tadi tu. Yang kita sebut kain katan itu kain yang berkualiti. Zaman itu, tuan-tuan, zaman itu kain yang sangat berkualiti, kain yang cantik. Tetapi saat ketika mana ada hingusnya itu, Abu Hurairah tidak segan silu untuk mengelap hingus itu di bajunya yang menggunakan kain katan tadi. Ulama beritahu, menunjukkan kepada kita ni, kain tersebut tidak ada nilai kemegahan bagi diri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Walaupun pada pandangan manusia pada zaman itu, kain itu menggambarkan kain kemegahan. Yang ni kita nak belajar, tuan-tuan. Nanti kita akan tengok syarah dia, pengajaran dia. Hadirin yang dikasihi Allah SWT sekalian. Pengajaran hadis ini yang pertama. Hadis ini nak tunjukkan kepada kita didik diri kita ni sebagai orang Islam untuk senantiasa berdaya saing, kuat menghadapi apa juga cabaran hidup. Contoh kemiskinan, kesusahan, peperangan dan sebagainya. Memang sungguh kalau kita dapat lihat bagaimana pengorbanan atuk nenek moyang kita yang dalam keadaan kemiskinan, kesusahan, kepayahan boleh tahan hidup dengan apa yang ada, tuan-tuan.
Makan apa yang ada. Kalau ubi-ubilah, kan? Ubi-ubilah zaman itu. Dan bila zaman itu dilalui dengan penuh keperitan hidup, maka berlangsunglah daya tahanan yang sangat dahsyat pada hari ini. Cuma kita hari ini, anak-anak yang lahir pada zaman moden ini, tidak dibiasakan dengan hidup miskin, tidak dibiasakan dengan hidup susah, tidak dibiasakan dengan peperangan dan sebagainya. Maka kita zaman ini anak-anak yang lahir, anak-anak yang manja-manja, tuan-tuan. Dia minta sikit kepada mak ayah dia bagi, nah ambil. Tapi zaman dulu tidak. Nak dapat sesuatu perlukan pengorbanan, perlukan usaha untuk dapatkan sesuatu. Sebab tu zaman itu orang tu hebat-hebat, daya dia sungguh, tuan-tuan. Sebab tu zaman itu orang tidak banyak mempertaruhkan ataupun menjual agama. Sebab maruah dipentingkan waktu itu. Tapi pada akhir zaman, pada hari ini, orang mudah jual agama. Orang mudah jual maruah, tuan-tuan. Sebab apa? Nak dapatkan nikmat dunia. Ni kita hati-hati. Dalam kisah ni nak tunjuk kepada kita ni, kehidupan zaman yang susah itu membentuk jati diri yang dahsyat, yang hebat pada itu tu, ya. Sebab itu umat Islam mesti mengambil iktibar. Sebab tu kita mesti banyak membaca kisah-kisah bagaimana sirah perjuangan Nabi dan para sahabat yang penuh susah, supaya apa? Kita meneliti. Walaupun hakikatnya kita tak sama pada zaman itu, tapi meneliti bagaimana mereka boleh tahan hidup pada zaman itu, sehinggalah berlangsungnya dengan kemegahan Islam dan dunia Islam berkembang pesat. Kita kena belajar, tuan-tuan. Dengan didikan tersebutlah baru menjadi yang disebut sebagai manusia yang ada jati diri. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu yang hadir di masjid kita pada hari ini, yang sudah barang pasti ada miliki anak-anak ataupun cucu-cucu, tuan-tuan akan tengok anak-anak kita dan cucu-cucu kita ni, bentuk jati diri mereka ni. Yang pertama sekali, untuk kenal agama dia. Kenal agama dia yang sungguh-sungguh, bukan agama yang separuh-separuh, tuan-tuan. Tidak. Ini supaya apa? Supaya dia kenal ke mana hala tuju dia selepas dia mati nanti. Okay. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah sekalian. Yang kedua, kita dapat lihat kelebihan sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika waktu susah beliau menzahirkan kesabarannya, tak pernah mengeluh atau merintih tentang kesusahan ketika mana bersama dengan Nabi SAW. Ini hebat, tuan-tuan. Pada waktu senang pula beliau menzahirkan kesyukurannya kepada Allah dan tidak lupa diri. Peristiwa yang berlaku ini nak cerita kepada kita ni, pengalaman Abu Hurairah jatuh pingsan kepada seorang sahabat yang waktu tu Nabi sudah tak ada dah. Pingsan sebab apa? Sebab tahan laparnya, sebab hitam yang tadi kita dah bincang tu. Nak bagi tahu, itulah zaman susah, tapi kehidupan kami sabar. Bersabar. Itu kunci dia, tuan-tuan. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang kedua. An Malik bin Dinar qala, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattun wala lahmin illa ala ad-dhafaf. قال مالك بن دينار سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف فقال أن يتناول مع الناس. Maksudnya diriwayatkan daripada Malik bin Dinar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpeluang merasai kenyang daripada roti yang dimakannya selamanya, dan begitu juga daripada daging yang dinikmatinya, kecuali ketika dhafaf. Malik menceritakan lagi, aku bertanya seseorang lelaki daripada Arab Badawi, apa makna dhafaf? Lalu dia pun menjawab, baginda makan bersama orang ramai. Ini hadis yang kedua. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian, hadis kedua nak gambarkan kepada kita, dalam kehidupan Nabi ini, Nabi jarang rasa kenyang. Jarang rasa kenyang. Kalau kita pernah lihat, akan datang insya-Allah. Ada satu ketika Nabi berlapar 2 hari malam, 2 malam berturut-turut lapar. Tak makan, tuan-tuan. Kita kalau tak payah sehari lah, 2 jam lapar dah memang bising lah. Dah bising dah. Bising apa? Perutnya dah bising, mulut pun bising juga. Kau tak masak kat rumah ke? Panggil kau aku dah sekarang ni. Bila dengan orang rumahnya. Tak masak kat rumah ke? Macam nak masak bang? Barang tak ada. Barang mahal hari ni, macam nak beli? Masing-masing salah menyalahkan. Itu baru 2 jam lapar tu.
Bayangkan baginda Nabi pernah 2 hari 2 malam betul-betul tak rasa kenyang, berlapar. Dalam hadis ini bagi tahu Nabi tak pernah ataupun jarang rasa kenyang. Nak tengok Nabi kenyang. Maksud kenyang ni bukannya sampai perutnya boroi, tak. Nak tengok Nabi makan sedap bila? Kata Malik bin Dinar ketika mana dhafaf. Itu kesempatan Nabi. Dhafaf tu apa? Dhafaf tu makan bersama-sama bila? Yang pertama bila ada jemputan. Pada hari ni kita panggil bahasa dia macam kenduri, kondangan, itu bahasa kita lah pada hari ini. Ataupun yang kedua, memang ketika mana makan diajak makan bersama-sama dengan kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Itu sahaja tuan-tuan kesempatan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyang di sini maksud saya sebut tadi bukan sampai boroi, tak. Nabi memenuhkan perutnya hanya 2/3. Dalam perut kita ni tuan-tuan, dia ada 3 bahagian. Kita kena tahu 3 bahagian. 1 bahagian untuk makan, 1 bahagian untuk minum air, 1 bahagian lagi untuk udara. Ketiga-tiga ni mesti kena balance. Balance ni adalah seimbang. Kalau salah satu terlebih, maka dia akan beri kesan kepada yang lain. Sebab tu, kalau nak tengok Nabi kenyang dalam keadaan dhafaf tadi, dijemput, dipelawa ataupun dapat undangan, 2/3 Nabi penuhkan, iaitu makan dan juga minum. Manakala 1/3 ni adalah untuk udara, Nabi letakkan untuk udara. Tuan-tuan, yang makan banyak biasa kan sendawa lebih kan. Itu maksudnya dah kurang sangat udara dalam perut dia kan. Tak sedar-sedar juga tambah lagi. Tu bahaya tu. Ingat syarat bila kita makan sendawa kali pertama tu tanda sebenarnya perut kita tu dah penuh dah. Sedangkan baru sekali suap, memang tu lah kan. Itu tanda. Allah bagi tanda. Kadang-kadang jelah kita ni manusia orang biasa. Allah bagi tanda sekali kita sendawa. Tak. Ini pun sendawa sekali Ustaz. Biasa saya sendawa ni 10 kali. Masya Allah. Tabarakallah. Sekali tu macam mana? 2-3 kali tambah pinggan. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati tuan. Cukup kita. Bila mana kita diberikan kesempatan makan. Sendawa sekali. Ingat-ingat. Dah sendawa dah ni. Berhenti dulu ya. Ingat-ingat. Sebab tu tanda kita sudah kenyang. Barangkali mungkin hasil makan tadi yang telah kita makan, tu yang masih kekal kekenyangan tadi itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu 2 buah hadis yang kita cerita dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pengalaman para sahabat bernama Abu Hurairah, hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang susah dengan penuh kesabaran. Yang kedua, Nabi sendiri yang jarang rasa kenyang. Nak tengok Nabi kenyang ketika mana mendapat undangan kenduri dan seumpamanya. Bab yang baru. Maja'a fi khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan kepada kita berkaitan tentang kasut ataupun khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini kita akan lihat bagaimana Nabi dalam kehidupan Nabi pernah pakai kasut. Namanya khuf. Kalau sebut khuf ni dia ada hubung kait dengan bab fiqh. Bab fiqh yang pakai kasut tu yang boleh menyapu kaki. Biasa kita basuh kaki kan, kita ambil wuduk ni sapu je dengan air. Dalam bab fiqh ni ada dalam bab tu khuf. Kalau tuan-tuan belajar biasa akan faham. Ini saya cerita dulu. Apakah khuf ataupun kasut yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini. An Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-Najashi ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha 'alaihima. Diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan Najashi telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Najashi ni seorang raja lah. Raja yang zaman itu belum masuk Islam lagi. Dan di antara raja yang masuk Islam, Raja Najasyi inilah. Sebab Nabi pernah solatkan jenazahnya secara solat jenazah gaib kepada Najasyi bila mana tahu kematian ataupun kemangkatan dia inilah. Ketika mana telah meninggal dunia. Baik, zaman ini ketika itu Najasyi telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang kasut berwarna hitam penuh, yakni tidak ada warna lain. Lalu Nabi SAW memakainya, kemudian baginda mengambil wuduk dengan menyapu ke atasnya, yakni tanpa menanggalkannya. Baik,
Hadirin yang dimuliakan dikasihi Allah SWT sekalian. Hadis yang pertama nak tunjuk kepada kita beberapa pengajaran. Pertama sekali, hukumnya harus. Bila mana ada orang bukan Islam menghadiahkan kepada kita dengan satu hadiah, harus untuk kita ambil sebab Nabi SAW pernah menerima hadiah pemberian daripada Raja Najasyi yang waktu tu belum masuk Islam. Boleh. Jadi tuan-tuan barangkali mungkin pernah bergaul, ada kawan-kawan Cina ataupun India dan seumpamanya, bagi hadiah kita ambil. Tak ada masalah sebab Nabi pernah ambil. Boleh, hukum tak ada masalah. Dalam bab hadiah ni tuan-tuan, kalau kita ingat lagi lah, Nabi SAW jarang menolak pemberian hadiah. Bila mana ada hadiah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Nabi tidak mahu mengecewakan. Sehingga ada satu bab nanti kalau kita sampai dalam bab tersebut, sebab saya teringat dalam bab ni, Nabi pernah sebut ada 3 hadiah ni bila mana diberikan kepada kita tak boleh tolak tuan-tuan. Tak boleh tolak. Kena ambil hadiah ni. Apakah benda pula Ustaz? Jarang-jarang dengar ni. Betul ke ada hadiah tak boleh tolak? Ya, Nabi ajar ni. Tak boleh tolak bila mana ada orang bagi 3 jenis hadiah ni. Baik. Yang pertama kalau orang beri kita kepada kita atar. Atar ni apa? Adalah wangian. Orang bagi kita wangian tak boleh tolak tuan-tuan. Okay? Minyak wangi. Okay? Minyak wangi jangan tolak. Sebab Nabi tak pernah tolak. Nabi sebut ni, jangan tolak kalau ada orang bagi minyak wangi, ambil. Walaupun tak suka Ustaz, ya Allah Ustaz, minyak wangi tu busuk Ustaz, bagi saya lah busuk. Tak cuma. Dia bagi, kita ambil. Ambil, terima kasih, kita hadiahkan kepada orang lain. Tak ada masalah. Jangan terus tolak-tolak. Minta maaf yang aku tak suka minyak wangi ni, busuk. No tuan. Nabi tak anjurkan. Minyak wangi, tuan kena ambil. Kena ambil. Sebab apa kena ambil? Sebab saya sebut tadi. Sebab Nabi suruh. Yang kedua, ni jangan dengar ni. Yang kedua, kalau ada orang bagi kepada kita hadiah bantal. Bantal. Pernah ada orang bagi hadiah bantal tuan-tuan? Tak pernah. Boleh bagi hadiah ni. Ni antara hadiah-hadiah yang terbaik untuk kita bagi kepada kawan-kawan kita ni. Contoh sambutan hari jadi, biasa kita bagi gelas. Dah biasa sangat tuan. Tukar. Hadiah bantal. Sebab bantal ni Nabi ajar tak boleh tolak kalau orang bagi kepada kita. Bantal. Itu nombor 2. Yang ketiga adalah susu. Susu. Orang bagi kita ada susu, ambil niji, susu. Siapa susu kambing, selembu, ambil lah. Jangan tolak. Itu 3 pemberian hadiah yang tidak boleh tolak. Okey, kita masuk balik. Itu yang pertama. Ulama ajar kepada kita, kalau ada orang kafir bagi hadiah kepada kita ni, boleh hukumnya untuk kita menerima hadiah tersebut. Harus, sebab Nabi SAW pernah menerima hadiah daripada Raja Najasyi. Yang kedua, kita dapat lihat dekat sini, ketika Nabi diberikan hadiah oleh Raja Najasyi, Nabi falabisahuma. Nabi memakainya. Nabi menggunakan kasut tersebut. Nak tunjuk kepada kita adab ini jarang-jarang kita buat tuan-tuan, sebagai orang Islam ni. Jarang-jarang kita buat. Mungkin barangkali ada saat saya buat, subhanallah, tuan-tuan telah beramal. Kalau belum, maka tuan-tuan kena buat. Apa dia? Antara sunnah yang terbaik seseorang memberikan kita hadiah. Kita yang menerima hadiah tu, ya, yang pertama sekali ucapan terima kasih lah, tu biasalah, tu normal. Yang terbaik sebenarnya adalah buka hadiahnya depan-depan orang yang bagi hadiah. Buka depan-depan. Ambil, pakai. Kalau benda tu boleh dia pakai. Jadi jalan-jalan kita buat. Biasa kita ambil hadiah, terima kasih, simpan kat rumah. Tengok-tengok 2 tahun kemudian baru buka tuan-tuan. Rupa-rupa coklat. Coklat. Memang dah expired date dah. Contoh, kan tuan-tuan yang buat majlis walimah, kan kadang-kadang kamu bagi hadiah, kena buka. Ustaz, time walimah tak boleh Ustaz. Takkan orang bagi hadiah dah beratus Ustaz, satu-satu kena buka. Okey, walimah tak apalah, barangkali mungkin banyak hadiah kan, buka bila-bila. Ni contoh dia bagi satu hadiah tuan-tuan, antara sunnah yang terbaik, buka depan-depan. Dan gambarkan kegembiraan kepada orang yang bagi hadiah. Itu satu keberuntungan sebenarnya. Sunnah. Kita bagi hadiah, orang tengok hadiah kita bagi tu, kemudian dia tunjukkan kemudian kita pun rasa gembira. Alhamdulillah, dia terima hadiah aku. Itu sepatutnya.
nak menyempurnakan, kita sebut pahala di antara satu sama lain. Orang bagi hadiah buat pahala dah, tapi kita tunjukkan kegembiraan, tu pahala berganda lagi. Okey. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, summa tawaddu'a. Yang inilah kita nak ambil pendekatan dalam hukum fiqh. Kemudian Nabi mengambil wuduk menyapu di atas khuf tadi itu tanpa menanggalkannya. Dalam hadis ini nak tunjukkan kepada kita harus menyapu di atas khuf ketika mengambil wuduk tanpa menanggalkannya, tapi dia ada syarat-syarat dia. Syarat ni apa? Antaranya kasut khuf tadi itu adalah kasut yang memang dibuat daripada kulit yang tidak boleh ditembusi oleh air. Satulah. Kemudian kasut tersebut mesti menutup kaki tempat mengambil wuduk tu. Kaki yang ketika mana kita ambil wuduk, kan kaki kita wuduk basuh kaki sampai ke buku lali. Mesti kasut tu menutup buku lali. Mesti menutup buku lali. So tuan-tuan dah boleh bayangkan lah ni kasut macam tu. Kasut tinggi sikit, kasut boot yang tinggi sikit. Ada gitu. Okay. Yang ketiga, tak koyak. Kalau kasut tersebut koyak, terbatal terus. Hukum harus nak menyapu di atas khuf tadi tu. Biasanya Nabi biasa pakai kasut khuf ni sama ada yang pertama, kalaupun di bumi Madinah ketika itu pernah Nabi pakai, tapi jarang-jarang, kadang pakai kadang tak pakai. Tapi biasa kalau bermusafir, biasa Nabi pakai untuk menjaga kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan ini juga bukan di antara rukhsah dalam agama kita Islam, boleh memakai khuf. Antara kalau saya belajar di Mesir tuan-tuan, ketika itu musim sejuk. Biasa musim sejuk ni para pelajar kita di Malaysia ni dia adalah sebahagiannya yang pakai khuf ketika itu. Dia belajar teknik dia. Antara kaedah lain, bukan kaedah, antara syarat nak pakai khuf itu mesti ambil wuduk terlebih dahulu. Kali pertama sebelum masuk kaki itu ambil wuduk terlebih dahulu, kemudian wuduk yang seterusnya dia boleh sapu saja. Dan syarat lain, tak boleh tanggalkan kasut tadi tu. Kalau dia dah tanggalkan kasut tadi, maka terbatal terus rukhsah untuk menyapu air di atas khuf tadi. Itu ringkas. Okey, bukan tentang khuf. Stokin bukan. Macam mana? Pakai stokin dulu. Dia pakai kasut tak? Oh, tapi dia pakai kasut. Kasutnya sampai? Sampai tak. Dia kasut tu yang kena tutup buku lali. Kasut tu yang tutup buku lali, bukan stokinnya. Maksud kasut tu tinggi tu lah. Kasut tinggi. Kasut takraw. Saya pun tak. Tapi syaratnya kasut kulit. Dia bukan kasut kain. Kasut kulit. Sebab kain dia akan meresap air, dia terbatal terus. Kulit dia kalau air dia tak masuk kepada kulit. Tak masuk pada kulit kita lah. Dia gitu. Tu syarat dia. Nak detail nanti tuan-tuan memang kena belajar hukum fiqh. Fiqh tu akan detailkan tu. Perbincangan berkaitan tentang menyapu di atas khuf. Memang ada dalam fiqh dia. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, hadis yang seterusnya. An-Sya'bi qala al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu ahda dihyatu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma an 'amirin wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma am la. Okey, hadis yang seterusnya diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi, katanya telah berkata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Dihyah telah menghadiahkan kepada Nabi SAW sepasang khuf, lalu baginda memakainya. Diriwayatkan daripada Amir Asy-Sya'bi juga menceritakan, dan juga baju jubah, yakni Dihyah juga menghadiahkan kepada baginda Nabi SAW baju jubah. Ni dua hadiah. Ini Dihyah hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan satu khuf kasut tadi, dan yang kedua ada riwayat mengatakan dengan jubah. Apa yang berlaku? Nabi SAW memakai sepasang kasut yang diberikan itu sehinggalah koyak. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya apa? Betul-betul nak meraihkan, betul-betul memanfaatkan
pemberian hadiah daripada orang lain, tuan-tuan. Nanti kita akan bincangkan. Nabi tidak mengetahui sama ada sepasang kasut itu daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Ini kita bincang. Hadirin yang dimuliakan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang pertama kita sebut tadi. Sebab tu kita sebut sekali lagi. Di antara pemberian hadiah yang terbaik, yang sangat bermanfaat adalah hadiah yang boleh dimanfaatkan oleh penerima, yang diguna pakai. Contoh macam hadis ni dua itulah, kasut dengan jubah pakaian. Bila mana dua pakaian ini yang boleh dipakai, memberi manfaatkan kepada badan, beri manfaat. Dan ada kalanya pakaian yang dipakai itu digunakan untuk ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Ni bagus. Dan hebatnya Nabi nak tunjuk kepada kita ketika mana ada orang berikan hadiah dan dipakaikan dalam bab ibadah tadi, dia akan gunakan senantiasa supaya apa? Pahala orang yang bagi hadiah tu senantiasa mengalir. Itu penting. Dah masuk waktu mungkin insya-Allah. Insya-Allah tuan boleh lagi. Sampai koyak. Sama juga kita. Bila mana kita bagi hadiah kepada orang lain, itulah kesempatan. Bagi contoh macam jam, songkok dan seumpamanya lah, gunakan sampai habis. Dan yang kedua, di antara binatang yang disebutkan tadi, Nabi tak tahu pun binatang tu sama ada disembelih ataupun tidak. Nak tunjuk kepada kita boleh binatang tadi itu sama ada bangkai. Bangkai yang tak disembelih, tapi dengan syarat, saya rekaskan terus, kena disamak. Kena disamak untuk dijadikan pakaian, untuk jadikan kasut tadi tu. Kalau tidak disamak, tidak boleh. Samak tu dibersihkan lah. Samak tu dibersihkan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, untuk malam ini, adapun kulit binatang yang tidak disembelih tetapi haram dimakan, sebagai contoh khinzir, anjing dan seumpamanya lah yang haram dimakan itu memang confirm tidak dibenarkan dalam Islam untuk kita pakai. Hati-hati, sebab hari ini mentang-mentanglah kasut kulit dan dia murah, bangga dengan kulitnya itu, tapi rupa-rupanya kulit daripada khinzir. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada kemanfaatan dan kebaikan pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah ada kesempatan kita akan sambung pada bab yang seterusnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk saya mohon maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.